A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama insya-Allah dalam membaca hikmah-hikmah dan juga pengajaran-pengajaran yang akan kita cuba perolehi insya-Allah daripada muka surat 362 daripada Al-Quran. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama dalam surah Al-Furqan, iaitu bermula daripada ayat 21 surah Al-Furqan. Jadi insya-Allah kita akan baca sedikit daripada ayat ni, dan seperti biasa insya-Allah untuk makluman bahawa pengajaran dan juga pembacaan dan tafsir kita secara ringkas ini sebenarnya adalah saya basekan kepada tafsir Al-Jalalain dan juga tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh At-Tantawi. Jadi insya-Allah kita akan mulakan insya-Allah dengan kita membaca sedikit daripada ayat pada ayat 21, dan kemudian biasanya insya-Allah kita akan cuba lihat pengajaran-pengajarannya dan juga tafsiran-tafsirannya. Hanya beberapa perkara saja yang mungkin saya akan pick. Tidak semuanya saya akan baca daripada tafsir tersebut kerana mungkin dia akan memakan masa yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina almalaikah aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. Sadaqallahul azim. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa surah Al-Furqan ini dia mengandungi 3 perkara biasanya, iaitu berlega-lega di sekitar 3 perkara, dan masa turunnya juga adalah kerana ianya turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ianya adalah Makkiyah, dan ianya turun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima penentangan yang sangat dahsyat daripada orang-orang musyrikin Mekah. Jadi orang musyrikin Mekah ni sampai kepada kemuncaknya, mereka ini menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surah Al-Furqan ini adalah surah-surah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi penentangan-penentangan yang pelbagai-bagai. Insya-Allah pada kali ini kita akan baca sebagaimana disebutkan oleh setengah ulama tafsir adalah perkara yang keempat. Setengahnya mana ulama-ulama tafsir ni dia bilang, dia kira kan berapakah perkara benda-benda yang ditolak oleh musyrik ni, iaitu bentuk-bentuk penentangan, bentuk-bentuk tolakan yang dibuat oleh orang musyrik terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sampai pada hari ini ialah mereka itu berkata, wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelbagai sifat kepada orang-orang musyrik ni, kepada orang yang menentang Islam ni. Sifat-sifat ini macam-macam. Kita akan boleh tengok sepertinya dalam surah Al-Baqarah, sayaqulus sufaha, kadang-kadang Allah Taala akan berkatalah orang-orang yang bodoh. Jadi itu adalah sifat-sifat yang Allah Taala gambarkan kepada mereka ni untuk supaya kita dapat gambaran kan bahawa sebenarnya mereka inilah macam ni, mereka inilah macam ni. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Taala berkata, wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Jadi orang-orang kafir ni ataupun orang musyrik ni ataupun orang yang menentang dakwah, menentang Islam ni, mereka ni sebenarnya tidak mengharapkan liqa', la yarjuna, tidak mengharapkan liqa'ana, perjumpaan dengan kami. Jadi yang dimaksudkan dengan perjumpaan dengan kami itu ialah disebutkan oleh ulama tafsir, ialah maksudnya ialah tidak mengharapkan hisab, bukan hanya berjumpa semata-mata, tetapi maksud berjumpa kat sini ialah mereka tidak percaya kepada kebangkitan hari akhirat. Mereka tak percaya bahawa mereka ni akan dibangkitkan semula, dan kemudian mereka tak percaya bahawa semua benda yang mereka lakukan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud la yarjuna liqa'ana. Kemudian apa dia tolakan mereka ni? Hujah mereka lah yang menyebabkan mereka ni menolak Muhammad, ataupun dakwaan-dakwaan mereka ataupun cara mereka ini mengkonfuskan orang.
orang ramai agar jangan terima dakwah Nabi Muhammad SAW, ialah mereka akan berkata laula unzila alainal malaikah. Mereka kata, kenapa tak turunkan kepada kami malaikat? Jadi maknanya mereka tak terima. Sebelum daripada ini mereka kata, apalah Muhammad ni orang biasa, dia ni makan makanan, dia ni berjalan di pasar dan sebagainya. Jadi sekarang mereka kata pula, mana? Kenapa tak turun malaikat? Ataupun mereka kata, au nara rabbana. Mereka kata, kami nak tengok sendiri Tuhan kamu tu. Tuhan kamu tu duduk sebelah kamu, dan kemudian Tuhan kamu tu akan kata bahawa Muhammad ni betul, kau ni betul. Jadi maknanya sampai tahap tu, ni tahap yang lebih mengarut lah kita kata. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata la qadistakbaru fi anfusihim. Mereka ni dah melampau, mereka ni dah istakbar. Istakbar ni artinya ialah maknanya sombong, menyombongkan diri kan. Wa atau utuwan kabira, dan telah melampaui batas dengan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi itu sifat Allah Ta'ala beri pada mereka. Starting pun dah sebutlah sifat Allah, sifat mereka ni. Allah sebutkan sifat mereka. Kemudian Allah sebutkan apakah alasan-alasan mereka. Kemudian selepas daripada itu Allah kata ini dah melampau. Mereka ni dah sangat angkuh, sangat sombong. Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkanlah apa ni balasan terhadap mereka. Terus Allah Ta'ala sebutkan orang yang begini balasannya ialah nanti jagalah nanti hari pada hari apa? Yauma. Jadi kalau ikut dalam setengah penafsiran, yauma kat sini starting dengan yauma kan. Jadi yauma ni sepatutnya kalau dalam bahasa Arab lah, maknanya yaumu. Kenapa tak kenapa tiba-tiba yauma? Jadi kalau ikut dalam tafsiran dia kata ialah ingatlah gitu kan. Uzkur tu maksudnya wahai Muhammad, wahai orang-orang yang berdakwah kepada Islam, orang mengajak kepada Islam, ingatlah dia kata kan. Ingatlah kat sini. Ingatlah apa? Ingatkan mereka dan juga ingatkan kita kan tak? Keadaan apa yang akan berlaku nanti kepada orang yang macam tu. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Iaitu ingatlah kepada mereka hari mereka melihat malaikat. Nanti kau nak sangat malaikat turun kan. Nanti kau nanti akan melihatlah malaikat tu. Dia kata pada hari itu. Yang mana malaikat itu, pada hari itu la busyra yauma idzil lil mujrimin. Pada masa itu tidak ada lagi berita gembira, tak ada benda cerita sedap pun, tak ada benda yang menggembirakan lagi untuk mereka. Jagalah kau. Hari ini kau sedaplah kan, kau duduk atas dunia, kau nak cakap macam ni, kau cakap macam ni, kau cakap nak tengok malaikat lah. Kenapa tak turun malaikat lah? Sekarang kau jumpalah malaikat nanti. Yauma yarawnal malaikata. Mereka akan melihat malaikat nanti. La busyra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari itu orang yang jahat ni tak akan ada lagi busyra. Dia busyra kan dia nazir dan Bashir wa Nazir yang kita biasa jumpa dalam ayat Quran. Bashir tu maknanya orang yang menceritakan berita gembira, berita seronok-seronok, berita best-best kan. Sekarang kalau Nazir tu ialah memberi amaran, jaga kau ni, jaga kau, itu makna Nazir. Jadi dalam ayat ni disebut la busyra, maknanya tidak ada benda-benda yang sedap, berita gembira tak ada lagi lil mujrimin pada hari kiamat ni. Kemudian wa yaquluna hijram mahjura, dan kemudian mereka berkata. Jadi mereka ni siapa berkata? Yang berkata hijram mahjura ni. Sebelum daripada tu saya nak apa ni? Nak sebut sikit tentang hijram mahjura. Hijram mahjura ni sebenarnya ialah satu ungkapan yang disebutkan oleh orang Arab apabila mereka ni terkena apa-apa dan mereka tak boleh lari dah. Jadi mereka harapkan minta jauh lah. Itu maksud dia kan. Itu cara orang Arab cakaplah hijram mahjura. Jadi bila orang Arab baca apa ni? Baca ayat ni, orang Arab yang betul-betul betul-betul Arab dulu lah, bukan Arab sekarang kan, tahu mereka guna tak guna perkataan ni. Tapi kalau orang Arab dulu ketika mereka ni kan, apabila mereka ni dah nak kena bunuh kan, dah maknanya dah berdepan dengan satu situasi yang mana mereka ni tak boleh lari dah. Jadi mereka akan kata hijram mahjura. Jadi pada masa ini akan berkatalah hijram mahjura, minta jauh lah. Jadi siapa yang berkata ni wayakulun, ayat ni kata wayakulun. Yang berkata kat sini ada dua pendapat lah. Yang pertama sekali yang berkata ni ialah malaikat. Malaikat akan berkata kepada orang-orang kafir ni, orang-orang mujrim ni di hari akhirat ni, dia akan berkata hijram mahjura, maknanya jauhlah benda-benda yang baik daripada kamu, maknanya tak ada lagi benda baik. Ataupun kat sini ialah wayakulun ini ada juga pendapat ahli tafsir mengatakan wayakulun ialah orang yang berkata itu ialah orang mujrim tadi tu. Jadi ada dua pendapat lah kat sini kan. Yang pertama sekali ialah orang mujrim tu yang berkata.
Yang keduanya ialah malaikat yang berkata. Tapi dua-dua makna ni ialah nak menunjukkan kepada kecelakaan lah yang akan menimpa orang-orang yang nak sangat tengok malaikat di atas dunia tak tidur. Selepas tu ayat 23, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian wa qadimna ni artinya ialah dan kami, kalau ikut terjemahan dia, terjemahan yang dibuat oleh Syekh Abdullah Basmeh, dia kata ialah dan kami tujukan perbicaraan. Jadi kalau ikut bahasa Arabnya ialah betul lah, maknanya betul, iaitu maksudnya wa qadimna wa qasadna wa amadna, itu dalam bahasa Arabnya. Jadi maksudnya kami tujukan ila ma'amilu. Maksud kat sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa pada hari kiamat nanti Allah Taala akan sebutkan memang kau buat macam ni kan, memang kau buat amalan ni kan, kau buat gini kan Jadi Allah Ta'ala sebutkan benda-benda tu semua, Allah Ta'ala tujukan benda-benda tu semua kepada mereka tu kan. Yang dimaksudkan sini ma'amilu min amalin, sini ialah apa-apa amalan yang mereka lakukan ialah amalan-amalan baik, sebagaimana yang disebutkan oleh tafsir Jalalain, disebut ialah amalan-amalan minal khairi. Dia kata min amalin minal khairi ka sadaqatin wasilatur rahim. Jadi maknanya sekali lagi kan, hari tu dalam surah An-Nur kita ada baca juga kan bahawa amalan-amalan orang kafir di hari akhirat ni yang baik, amalan-amalan baik yang mereka lakukan di atas dunia, maka akan jadi seperti kasarabin biqi'atin, iaitu seperti fata morgana. Jadi dalam ayat ni disebut sekali lagi ialah faja'alna, kan Allah Ta'ala sebut lagi amalan baik yang mereka lakukan itu, maka kami jadikan seperti haba'an mansura. Haba'an ni apa? Haba'an ni ialah pada masa panas kita tengok pada tingkap, kita akan tengok bila cahaya itu masuk, kita akan tengok ada benda berterbangan kan, kita kebas apa-apa ke, maka akan itu haba'an. Dia kata debu lah kan, tapi bukan debu-debu tu, tapi debu yang ada kita nampak pada pintu tu kan, pada tingkap. Itu nama dia haba'an. Kemudian mansura ni ialah yang berterbangan, satu benda yang berterbangan dan tak boleh ditangkap, tak boleh dikumpulkan. Itu apa? Jadi makna kat sini, maksudnya yang diungkapkan oleh orang Arab ialah bila disebut faja'alna haba'an mansura, ialah satu benda yang tidak ada guna maknanya. Sebab apa? Nak ambil pun tak boleh, nak ambil manfaat pun tak boleh daripada benda tu. Jadi Allah SWT sebut sini maksudnya ialah amalan orang kafir itu tidak ada gunanya. Kenapa? Disebutkan oleh tafsir, dia kata kerana dah tak ada apa pada masa tu mereka ni tak ada ikhlas kan. Nak ikhlas macam mana? Sebab apa? Mereka ni tak percaya kepada Tuhan yang satu kan. Jadi kalau nak ikhlas ni, syarat ikhlas nombor satu ialah Allah tu esa saja. Kalau tak ikhlas, lawan dia ialah syirik. Lawan dia syirik maknanya memperbanyakkan tujuan tujuan buat ni kerana ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima syirik, tidak menerima banyak tujuan. Kalau kita buat ni kerana dia dan kerana lain, tak boleh. Itu sebab itulah ulasan yang disebutkan alasan kenapa amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 24 ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu makila. Jadi Allah SWT ahli syurga. Jadi Allah sebut pula terbalik daripada tu kan, iaitu kalau orang kafir macam tu, tapi kalau orang mukmin macam ni. Jadi Allah SWT sebut sini iaitu orang mukmin, orang yang beriman, ashabul jannah, orang-orang ahli syurga pada masa tu khairun mustaqarran, mereka akan dapat tempat yang baik, dan juga wa ahsanu makila, dan lebih elok tempat rehatnya. Kalau ikut terjemahannya kan, lebih elok tempat rehat. Kalau kata khairun mustaqarran ni istaqarralah, tempat menetap kan. Tapi kemudian tu wa ahsanu makila. Makila ni ahsan tu maknanya yang terbaik lah kan, yang paling baik kan. Tapi makila tu maksud apa? Makila tu daripada itulah yang kita guna perkataan biasanya, orang Arab tu dia berehat pada tengah hari. Jadi berehat tengah hari tu nama dia qailulah kan, kita panggil dia. Jadi makila tu ialah masa berehat untuk tengah hari tu. Kalau gitu, kalau ikut asal makna perkataan. Jadi tapi maksud dalam ayat ni ialah, maksudnya ialah orang-orang ahli syurga ini akan mendapat tempat rehat yang sebaik-baiknya. Kemudian seterusnya Allah SWT sebut wa yauma tashaqqaqus sama' bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari
hari di mana langit itu pecah, disebutkan, iaitu pada hari ini sebut perkara-perkara yang akan berlaku lagi lah pada hari akhirat kan. Jadi banyak benda hari akhirat, bentuk-bentuknya. Kalau kita baca semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhirat ni, kita akan dapat gambaran lah kan. Kita akan dapat, kalau kita faham betul-betul ayat Quran ni kan, dan ungkapan-ungkapan itu kalau boleh difahami daripada bahasa Arab dari segi asal maknanya, maka akan lebih mendalamkan lagi lah nampaknya kita terhadap situasi itu. Jadi ayat 25 ni yang akan kita baca ni disebut wa yauma, dan ingatkanlah juga pada hari tasyaqqaqu sama. Tasyaqqaqu ni macam kita kata kan, berentakan, macam terpecah-pecah, macam terpecah langit tu, tiba-tiba langit tu terpecah. Sebab apa dia tu? Bil ghamam. Ghamam ni ialah awan, awan yang putih tu. Jadi dinamakan ghamam sebab apa? Sebab dia ni ada daripada perkataan ghamma, iaitu dia ni menutup kan. Kan seperti dalam puasa, Nabi SAW kata kan, sumu li ru'yatih fa in ghumma alaikum kan. Puasalah kerana kamu melihat anak bulan. Tapi kalau kamu ni ada awan, maksud sebab apa dinamakan awan? Sebab dia tu menutup. Jadi ghamam ni ialah satu benda yang menutup. Jadi macam mana ulama-ulama tafsir kata apa makna ayat ni sebenarnya? Jadi dia kata maksudnya sini salah satu daripada penafsiran iaitu pada hari tersebut, pada hari kiamat, langit tu akan terbelah, lalu keluarlah awan tu. Keluarlah awan tu, dan daripada awan-awan itu, daripada celah itu turunlah wa nuzzilal malaikatu tanzila. Lalu turunlah malaikat tu secara berpasuk-pasukan daripada langit. Jadi cuba bayangkan maknanya kan, langit terpecah, kemudian keluar awan putih, kemudian selepas berkumpulan-kumpulan awan tu, kemudian turun malaikat daripada celah-celah langit dan awan tu turun ke bumi pada masa hari tu. Jadi makna satu benda yang gambaran yang kita macam-macam movie kan, movie tu tipu lah kan, tetapi maknanya benda tu kita boleh dapat gambaran macam tu kan. Jadi insya-Allah sebab itulah maknanya baiknya kalau kita baca Quran ni kan, kita faham betul-betul macam mana gambaran tu kan, maka supaya kita nampak macam mana apa yang berlaku. Kemudian pada ayat 26 Allah Subhanahu Wa Taala berkata, al-mulku yauma izinil haq lirrahman. Pada kerajaan pada hari itu. Jadi kerajaan maksudnya ialah pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan dalam satu tu yang lain ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, iaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih kan. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat as-samawat. As-samawat ni maknanya langit ni semua ni akan dilipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Taala ambil bumi ni, lalu Allah Taala akan berkata, anal malik. Allah Taala akan berkata, akulah raja, wa anad dayyan, dan akulah juga yang memiliki semua ni, aina mulukul ard. Allah Taala akan bertanya pada masa itu, mana dia raja-raja bumi, mana raja ni, mana raja Parsi, mana raja Rom, mana raja-raja tak kira kan, raja Arab, raja tak bukan Arab, raja Afrika, mana dia raja-raja semua yang kata tak raja-raja tu, ainal jabbarun. Allah SWT berkata, di mana lagi orang-orang yang hebat-hebat sangat atas dunia tu kan, yang kata yang sombong atas dunia tu, ainal mutakabbirun. Jadi itu adalah dalam hadis yang sahih disebutkan yang menceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada. Jadi Allah SWT berkata kat sini, al-mulku yauma izinil haq lirrahman. Pada hari itu semua kerajaan adalah menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala, lirrahman. Tapi disebutkan perkataan ke sini yang digunakan lirrahman, maknanya untuk Ar-Rahman. Untuk Ar-Rahman tu dimiliki oleh Ar-Rahman. Disebutkan guna nama perkataan Allah itu dengan Ar-Rahman di sini untuk makna menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana yauman 'alal kafirina asira. Tapi pada hari itu orang kafir jagalah. Maka hari itu sebenarnya hari yang susah bagi dia. Keadaan yang amat sukar bagi orang-orang kata asir. Asir itu ialah orang satu benda yang susah, sukar. Jadi dalam bahasa Arab jaga sikit ada perkataan asir, ada perkataan asir. Kalau asir dengan sa tu ada jadi lain pula nanti. Asir tu ialah itu air buah tu kan, jus tu. Itu asir. Tapi asir ni ialah maknanya susah makna dia. Kemudian ayat 27 Allah Taala berkata, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Iaitu pada hari. Jadi kita tengok kan, pada hari semua ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala
sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ingatlah meminta kepada Nabi SAW dan juga kita semua supaya mengingatkan orang kafir itu, mengingatkan kepada orang tak beriman, mengingatkan kepada orang-orang yang tidak mahu menerima sangat Islam ni, supaya mengingatkan hari ini. Hari ini apa lagi yang akan berlaku hari ini, pada hari kiamat ni, iaitu yang abdul zalim ala yadayhi. Yang abdu ni ialah menggigit az-zalim, orang-orang yang zalim, ala yadayhi, di atas tangannya. Ianya adalah kita nak kata kinayah, kita nak kata satu bentuk, iaitu sangat menyesal, iaitu orang-orang kafir, orang tu pada hari kiamat nanti mereka akan merasa sangat menyesal. Jadi sangat menyesal sampai menggigit jari. Jadi macam itulah kita kata kan. Jadi itu gambaran kepada orang yang sangat menyesal. Dan mereka akan berkata, lepas menyesal tu bagaimana pula? Mereka kata yaqulun ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Kenapalah dulu masa atas dunia kami tak ikut cara yang diajar oleh Rasul? Kenapa kami ni tak mengikut hidayah, petunjuk yang diajar oleh Rasul? Jadi ayat ni ada disebutkan sebab nuzulnya ialah berlaku kepada, ini menurut setengah-setengah pendapat ahli tafsir, dia kata turun kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, iaitu seorang penjahat lah di Mekah ni kan. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid ni pada satu hari dia jumpa dengan Nabi SAW. Kemudian dia mengajak Nabi ni makan. Dia kata, Muhammad, jomlah kita makan, dia kata kan. Nabi kata, tak nak, aku tak nak, selagi mana kamu ni tak Islam, dia kata. Jadi jangan faham ayat ni maknanya ialah apa ni, kita tak boleh makan di apa ni kalau orang kafir ajak, bukan maksud macam tu tapi adalah sebab-sebab lain kat sini kan yang menyebabkan macam tu. Jadi Nabi kata kepada dia, kepada Uqbah ni, aku tak nak makan sehingga kamu ni tantik bisyahadataini, kamu kata apa, mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi dia pun mengucap. Masalahnya Uqbah ni, padahal dia tu adalah kepala samsing lah di Mekah tu kan. Jadi dia mengucap, bila dia mengucap, Nabi pun makan. Tapi lepas daripada tu dia telah berjumpa dengan sahabat dia, kawan dia, iaitu siapa? Umayyah bin Khalaf. Dia masyhur juga lah kan, Umayyah bin Khalaf ni ialah telah orang yang dibunuh di apa ni, di Uhud kan nanti kan. Jadi selepas Umayyah ni jumpa dia, kata, aku dengar kau ni dah mengucap 2 kalimah syahadat kan, betul kau dah Islam ke? Dia kata, tahu, aku mengaruk, dia kata, aku menipu Muhammad je. Jadi kan dia kata, jadi benda macam ni kan menyebabkanlah, maknanya apa yang dibuat lagi, minta maaf, apa yang dibuat lagi ialah dia kata, kalau betul kau ni tipu, kata, mai kita pergi mengata ke Muhammad, kita pergi nyakit Muhammad sikit. Jadi dia pun ikut dan dia buat lah. Maknanya dia pun jadi kepala samsin jugalah kan, mengacau Nabi SAW semasa di Mekah, iaitu siapa tadi? Uqbah bin Abi Mu'aid bin Khalaf. Jadi oleh kerana itulah maka pada hari ini Allah Ta'ala ingatkan, nanti kau akan merasai nadam, merasai menyesal sangat-sangat. Kemudian lagi tu ayat dikatakan, ayat ni ayat selepasnya itu ayat 28 tu masih lagi berkait dengan cerita Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Umayyah bin Khalaf tadi, iaitu dia kata apa? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, iaitu maksudnya, wahai celakanya aku, baiknya kalau aku ni tak ambil dia tu menjadi khalil. Menjadi khalil tu kan, khalil tu maknanya kawan kawan baik jadi siapa tak dia yang berkawan baik? Umayyah bin Khalaf berkawan baik dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi seolah-olahnya dikata kat sini kan, dia sindir Uqbah bin Abi Mu'aid ni yang mengambil Umayyah bin Khalaf untuk menjadi kawan baik dia. Jadi kitalah pada hari ini ialah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir berkenaan dengan perkara ni, iaitu pentingnya kita ni menjaga kawan. Pentingnya kita ni jangan berkawan dengan orang-orang yang boleh menyesatkan kita ataupun menjauhkan kita daripada Islam, daripada perkara-perkara yang baik. Jadi kalau adalah sahabat-sahabat ke ataupun siapa-siapa yang mengajak kita kepada benda-benda yang tak elok ni, maka kita ingatlah ayat ni kan, nanti kita akan berkata pada hari akhirat, dia kata, ya laitana ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Jadi disebutkan jugalah dalam cerita tentang benda ni ialah hadis Nabi SAW, iaitu hadis berkawan dengan kan, yang saya rasa masyhur lah perkara ni, iaitu kan ada berkawan dengan penjual minyak atar dengan orang yang meniupkan api pada besi tu kan. Orang buat besi tu dia kena tiup kan. So jadi kalau berkawan dengan orang ni busuk, orang ni sedap kan. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan kat situ kan, supaya bila kita nak berkawan ni jaga-jagalah kan, supaya bukan maknanya tak boleh bermuamalat, dia lain
Kalau kita bermuamalat ni maknanya kita berjual, membeli, buat interaksi, transaction ke apa benda dengan orang tu, itu tak jadi masalah. Walaupun orang kafir pun. Tapi maksudnya ialah khalil, maksudnya kan. Khalil sebagaimana apa ni dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga disebutkan pasal khalil ni. Iaitu apa? Dalam Al-Quran dia kata. Dalam Al-Quran ada sebut pasal khalil kan. Iaitu seorang tu akan menyesal nanti pada akhirat. Ada banyak tempat iaitu dalam Quran kata apa ni, ada juga disebutkan iaitu kalau kita baca dalam ayat tempat lain, dia akan kata apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni akan menjadikan apa ni, khalil tu pada hari kiamat tu kan, mereka ni akan bermusuhan kecuali orang mukmin orang muttaqin iaitu orang yang baik. Pada hari kiamat mereka akan suka hatilah kenapa mereka ni berkawan dengan orang baik. Tapi pada akhirat kalau kita tak berkawan, kalau kita ni atas dunia tak berkawan dengan orang baik, maka pada masa tu kita akan menyesal, kenapalah aku mengambil dia jadi kawan. Kemudian seterusnya ayat 29, laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani. Itu Allah Taala buat lagi kan, sebutkan lagi alasan kenapa kita ni tak boleh berkawan dengan apa ni, orang-orang yang boleh menyesatkan kita ataupun mengajak kita kepada benda-benda buruk. Iaitu laqad adallani, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku, aniz zikri, iaitu kawan tadi menyesatkan. Aniz zikri daripada benda az-zikri itu ada yang ahli tafsir kata Al-Quran, ada yang kata dari menyesatkan aku daripada kebenaran secara umumnya kan. Tapi apa-apa pun ialah daripada peringatan. Kalau ikut asalnya maknanya ialah az-zikri itu peringatan, maka dia menyesatkan aku daripada peringatan ba'da izja'ani, selepas datang kepada aku. Maknanya orang dah cerita dah pada dia benda betul, tapi dia tak terima juga kan tak. Sebab apa? Sebab kawan. Jadi sebab itulah kat sini jaga kawan tu kan. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Jadi kawan yang paling jahat sekali apa benda kan, iaitu syaitan lah kan. Syaitan. Jadi syaitan ini dia boleh jadi apa ni, boleh jadi jin tu, dan juga boleh jadi manusia. So jaga sikit jadi apa ni, dalam Al-Quran sekali kita akan baca kan, di tempat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa syaitan ni ada dua jenis, iaitu syaitan jin dan juga syaitan manusia. Bukan syaitan tu makna bukan jin yang tak nampak saja, yang nampak pun kadang-kadang Allah Taala sebutkan bahawa dia ni juga adalah syaitan, walaupun dia ni adalah manusia kan. Itu yang kita baca juga dalam surah An-Nas kan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kemudian minal jinnati wan nas kan, dah hujung sekali ayat surah An-Nas tu. Ayat yang terakhir insya-Allah, ayat terakhir sebelum terakhir insya-Allah, iaitu kita kembali semula sekarang ni aduan kita tengok pada aduan yang disebutkan oleh Ar-Rasul iaitu pada ayat yang ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Allah Nabi SAW ataupun Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa, inna qaumi ittakhazu hadzal Quran, sesungguhnya kaumku mengambil Quran ini menjadi mahjur. Mahjur ni ialah yang kita sebutlah perkataan hijrah tu kan. Hijrah tu maknanya meninggalkan. Jadi mahjur kat sini maksud dia dalam bahasa Arab, dia dalam tafsir dia kata matrukan. Ittakhazu hadzal Qur'ana mahjuran ay matrukan. Matrukan tu maknanya meninggalkan. Jadi ulama-ulama telah menyebutkanlah apa maksud meninggalkan kat sini. Meninggalkan apa? Jadi mengikut ahli tafsir dia ada 4, dia kata. 4 jenis meninggalkan, walaupun tahap-tahap dia tu adalah berbeza-beza lah kan. Ada meninggalkan membaca, ada meninggalkan mendengar, ada meninggalkan mengambil hukum daripada Al-Quran, ada macam-macam jenis meninggalkan yang disebutkan oleh ulama berkenaan dengan mahjuran ni. Jadi aduan yang berlaku paling dahsyat sekali ialah sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi SAW tu, ialah meninggalkan Al-Quran tu artinya ialah menolak langsung Quran tu, tak terima langsung bahawa Quran tu adalah kalam daripada Allah SWT, tapi dia kata ini datang daripada Muhammad je. Kemudian yang turun sikit itulah meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Kemudian turun lagi ialah meninggalkan, dia banyak tahap yang saya sebutkan tadi kan, 1, 2, 3, itu jenis-jenis meninggalkan tu meninggalkan sama'atul Quran, meninggalkan amal bil Quran, meninggalkan tahkim bil Quran, meninggalkan tadabbur dan memahami Quran, dan macam-macam sekali. Itu semua adalah bentuk-bentuk meninggalkan lah,
yang mana tahap-tahap itu tak sama Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala sampailah kepada tasliyah. Tasliyah ni ialah yang kita sebut dulu ialah hiburan ataupun menggembirakan satu benda yang nak menggembirakan Nabi SAW dalam keadaan Nabi sekarang lah. Nabi resah, Nabi risau, Nabi sedih, Nabi sebab orang semua tolak dia. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan begitulah. Kalau ka kat situ ialah ka situ maknanya seperti ka wa ka zalika dan seperti itu maknanya benda ni telah berlaku, telah menjadi sunnatullah sebelum daripada ni lagi, iaitu ja'alna likulli nabiyyin. Allah Ta'ala jadikan bagi setiap nabi itu aduwan minal mujrimin, ada musuh daripada orang yang jahat ni. Jadi Allah Ta'ala terus labelkan mereka ni sebagai orang jahat Jadi maknanya sini Allah Ta'ala nak ceritanya, kalau tak ada musuh tu, itu pelik lah. Sebab apa? Semua nabi ni ada musuh. Jadi artinya kita boleh faham juga bahawa semua orang yang akan bawa Islam ni kan, yang mengajak kepada Islam ni, mesti dia akan ada musuh. Kalau tak ada musuh tu pelik. Sebab apa? Sebab nabi-nabi semua ada musuh. Sebab itulah jadi kalau kamu Muhammad ada musuh juga, so jangan risaulah. Sebab apa? Wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin, semua nabi, bukan semua rasul kalau ikut perbezaan istilah tu kan. Semua nabi tu ada aduwan minal mujrimin, ada musuh daripada orang mujrim. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tapi ingatlah bahawa Allah Ta'ala itu dia ni lah yang akan menjadi pembantu, hadian dan juga penunjuk bahawa kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala allazina kafaru. Kemudian seterusnya lah ayat yang terakhir lah kita pada hari ini, pada pagi ini, iaitu wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Pula ada pula poin lain pula. Jadi banyak sanggup poin dia kata. Poin apa? Poin nak tolak yang Allah Ta'ala aturkan, Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Furqan. Apa pula dia kata? Ini alasan lain pula tak nak terima Islam ni. Dia kata, kenapa Quran tu tak turun sekaligus? Pula kan. Jadi turun sekaligus lah, maknanya macam buku sekarang lah kan. Buku sekarang kita pergi ke kedai, kita boleh beli lah kan. Nak beli buku satu, jadi boleh beli kan. Jadi dia kata pula kan, kenapa tak turun sekaligus? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menyebutkan sebab dan reason kenapa Allah Ta'ala ni tak turunkan sekaligus. Jadi salah satunya apa yang disebutkan ayat ni, dan ada lagi di tempat-tempat yang lain, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala turunkan tidak sekaligus ni, gradually kan, sikit-sikit kan. Walaupun benda tu dah ada, tapi Allah Ta'ala dengan takdir dia, dengan hikmah dia, Allah Ta'ala tahu bila ayat ni patut turun, bila ayat ni patut turun. Jadi Allah Ta'ala turunkan sikit-sikit untuk apa? Linusabbita bihi fuadak, untuk mensabatkan dengannya hati kamu. Jadi apa maksud kat sini? Macam-macam maksud sini, penafsiran dan juga yang hikmah yang disebutkan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab ulum Quran dan juga di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi yang popularnya, yang masyhurnya ialah kalaulah Quran itu turun sekaligus, maka dia tidak akan dapatlah menepati dengan keadaan-keadaan yang wujud tu. Sebab keadaan dalam hidup Nabi ni berubah-ubah kan. Kadang-kadang Nabi sedih, kadang-kadang Nabi ni ditindas, ditekan, kadang-kadang dihalau, kadang-kadang Nabi ni macam ni. Jadi Allah SWT turunkan Quran tu mengikut keadaan tu kan. Kerana kalau Nabi SAW macam ni, turunkan surah Yusuf. Kalau turunkan macam ni, turun ayat ni. Surah Mudassir, turun Muzammil, turun surah Al-Hujurat, dan macam-macam. Maknanya kesesuaian mengikut apa yang sedang berlaku tu. Jadi bila macam tu turun, cara turunnya, maka itu adalah lebih linusabbita bihi fuada. Kemudian warattalnahu tartila. Dan seterusnya lagi Allah Ta'ala sebutkan warattalnahu tartila. Kalau ikut terjemahannya ialah dan kami nyatakan bacaan kepadamu dengan teratur satu persatu. Arti tartil dalam bahasa Arab ialah satu benda yang tidak melekat jadi sebab tu kalau gigi tu asalnya maknanya gigi tu yang tidak melekat atas satu sama lain tu. Gigi yang kita panggil yang jarang gigi jarang kan. Ada pemisah, itu nama dia gigi tartil dalam bahasa Arab asalnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini warattalnahu tartila, iaitu Quran tu tidak mencampur aduk kan, clear dan jelas. Itu satu-satu perbezaan. Itu maksud warattalnahu tartila. Jadi itu adalah bentuk-bentuk lah mana Allah Ta'ala turunkan kan, dengan hikmah yang Allah Ta'ala yang maha tahu, dan salah satu disebutkan sini linusabbita bihi fuadak. Setakat itu saja, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.